Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Latihan yang keberapa ni kita ni sekarang ni? Ayat ni special sikit. Setengah juzuk akhir ni special sikit sebab tak ada pada hujung surah Al-A'raf ni special sikit sebab tak ada penerangan pada apa tu tempat lain dalam Quran. Specialnya ialah nak beri pesanan kepada kita yang mengaji Quran ni bahawa kalau kita hanya sekadar mengaji tapi tidak menyampaikan apa yang wahyu beritahu kepada kita, kita hanya diam, jaminan untuk selamat tu belum. Dalam daurah Maulana sebut tidak ada lafaz dalam wahyu memberi jaminan kepada orang yang tak bercakap. Jaminan hanya berlaku kepada orang yang bercakap. Tu kena faham. Berat-berat pun kena dengar molek tu ni. Walaupun berat, nak sampai tajuk ni, kita nak dengar pun rasa berat. Tapi itulah hakikat dia. Tak ada lafaz-lafaz wahyu menyatakan diam tu selamat. Kan? Banyak orang kata diam ni cari penyakit. Kan? Sebenarnya ada orang cakap diam ni, bercakap ni cari penyakit. Kan? Biasa kata bercakap cari penyakit. Baik diam. Kan? Cari penyakit, cari masalah cakap. Banyak orang kata lagu tu. Banyak orang bila kita orang ni dia bercakap, muni cari penyakit sungguhlah. Sebenarnya Allah kata diam itulah cari penyakit. Bercakap itulah ubat. Dan bercakap itulah selamat. Itu terbalik. Apa yang dianggap oleh orang dan dianggap oleh wahyu, cakap itulah selamat. Dalam ayat Quran banyak summun bukmun fi dhulumat. Pekak bisu dalam kegelapan. Maulana hurah tajuk tu. Kenapa sebut pekak bisu dalam kegelapan? Pekak tu kalau kita buang, memekakkan diri daripada wahyu Allah kepada dengar wahyu Allah, kita akan dapat makna iman. Kita akan dapat makna iman tu. Pasal telinga ni dapat makna iman. Bukmun, apa dia? Bisu. Lawan apa dia? Cakap. Cakap itu dapat kesempurnaan iman. Sempurna iman pada cakap. Kan? Kalau dengar itu menghasilkan makna iman, bercakap pula menghasilkan kesempurnaan iman. Cakap tu. Tengok orang kata saya tak ada ilmu. Bukan kita nak cakap benda kita tak ada, yang kita tak tahu. Cakap hak kita tahu sahaja daripada wahyu Allah. Kan? Tengok ayat ni. Dan ingatlah ketika wa id qalat, telah berkata ummatun, satu umat. Satu umat ni ada dua pandangan kat sini. Satu ditujukan kepada orang yang asal bercakap lepas tu diam. Heran kepada orang yang terus bercakap, terus bagi nasihat kepada orang yang tangkap ikan. Kan dia ada tiga kelompok. Ada dua bersih, tiga kelompok ni. Satu bersih, satu kelompok tangkap ikan. Satu kelompok lagi larang tangkap ikan. Satu kelompok lagi
diam. Tidak melarang orang dekat ikan. Bila turun azab, seorang, satu golongan yang selamat, golongan yang bercakap, golongan yang diam dan dekat ikan kena azab. Satu pandangan lagi kata, golongan yang kedua ni ialah golongan yang asal cakap tapi cemuh diam, berhenti. Cemuh kita, cemuh berhenti. Asal cakap, tengok orang ni tak berubah-ubah, berhenti. Dan merasa heran kepada orang terus cakap. Ayat-ayat ni, orang yang cemuh bercakap berasa heran kepada orang yang terus bercakap, walaupun percakapan mereka tidak diendahkan, dituduh macam-macam. Hak si kelompok ni memang dia pernah bercakap tapi diam. Akhirnya diam sebab masyarakat tak berubah, akhirnya segar. Ini bersih dua. Bersih dua ni, yang berlaku kena azab ialah satu golongan saja, tangkap ikan. Golongan yang cakap terus selamat, golongan yang cakap separuh selamat. Mana di antara dua-dua golongan ni, semua tidak menyatakan diam tu tidak menguntungkan. Tetap berkata bercakap tu menguntungkan. Betul tak? Kelompok bersih satu, diam kena azab. Bersih dua, bercakap juga separuh. Maknanya kena bercakap juga. Dua-dua ni pandangan kan seolah-olah tidak menyokong diam. Kalau nak cakap, sekurang-kurangnya separuh tak apa dah. Cakap juga. Kena agak sikit kesahan tu. Kalau tak kena langsung memang bahaya. Ni tak. Ni ayat ni. Memang ayat surah 5 muka surat ni memang agak menyentuh perasaan bagi orang mengaji. Sebab asal-asal dia mengaji, dia ingat nak mengaji je. Tak ada niat nak mengajar. Kan? Kalau mari hari ni, dia kata, oh tak mari dah kita. Kan? Contoh-contoh tak? Makna dia mari dah. Terkejut lah. Silap kelas dia kata, kena mengajar pula. Kan? Makna, kena mengajar lah pula. Iyalah, makna nak cerita kan. Tak setengah orang kadang-kadang dia ingat macam kena mengajar lah. Kadang-kadang benda tu kita kena faham. Kita faham dah. Setengah orang dia bagi dia kena mengajar ke? Dia jadi macam tu. Kena mengajar ke? Ni nak cerita lah. Terkejut kan? Terkejut kan? Tiba-tiba tajuk hari ni kena mengajar. Sudah. Minhum, dari mereka 5. Okey, 5 ni 5 apa tu ayat kenyataan ke? 5 ayat apa tu soalan. Sebab alif tak wujud. Bila alif tak wujud, mengapa? Kerana apa? Pelik kepada orang ni kan? Cakap walaupun orang kata macam-macam. Cakap kan? Jadi tanya, dia cakap apa? Bukan dia dengar apa. 5 ta'iduna. Kenapa kamu duk bagi nasihat? Diguna fi'lun mudhari'un, makna berterusan. Berterusan dalam menasihati. Duk bagi nasihat kepada qaumanillahu kan, kaum yang Allah pasti binasakan mereka. Bila kauman tu tanwin tak? Tanwin, jadi ada nun kecil tak? Betul tak? Cuma kita nak beritahu kauman tu ma'rifah kan nakirah? Nakirah, tak ada alif lam, umum. Bila nakirah, lepas tu ada ayat lain. Ayat ada subjek predikat. Jadi ayat subjek predikat ni sifat kepada kauman. Bila sifat kepada kauman, bila selit kalimah yang kan, kamu beri nasihat kepada kaum
yang Allah pasti binasakan mereka. Pada kacamata yang tak yang cakap ni, nampak tak berubah dah ni. Confirm masuk neraka. Contohlah, cara dia kecek tu. Confirm ni kan. Cara dia kecek tu tak berubah dah ni. Pasti Allah binasakan mereka. Atau Allah azab mereka azab yang dahsyat. Sebenarnya ada seluruh kedudukan. Kedudukan yang menyampai itu lebih baik daripada kedudukan yang berhenti sampai. Kenapa? Kedudukan yang menyampaikan ni, dia tidak cakap lebih. Allah perintah buat. Golongan yang berhenti sampai ni, seolah-olah dia tak ketusan dah. Nampak tak? Dia tak ketusan dah. Padahal bukan kerja dia. Betul tak? Macam kita lah contoh. Buat apa nak mengaji? Kan? Tengok standard tu je. Tak tengok. Kita buat keputusan dah. Padahal mengaji kerja kita. Kan? Pandai kerja Tuhan. Bila kita sibuk kerja Tuhan, dia jadi berhenti mengaji. Mana kedudukan tak comel. Kedudukan yang comel ialah terus mengaji. Sebab pandai tak pandai tu kerja Tuhan, mengaji tu kerja kita. Tuhan angkat orang yang terus buat benda tu. Tuhan jatuhkan orang yang berhenti buat. Atau perkara yang bukan kerja dia, dia sibuk. Betul tak? Mengazab, tak mengazab ni kerja siapa? Kerja Allah. Patutnya dia tak kacau lagu tu. Allah sebut dalam bentuk lagu ni, nak beritahu Allah tak suka kau kelompok yang berhenti. Tapi dua pandangan. Ada pandangan kata dia ni mau kelompok diam, patut kena azab pun. Ada satu pandangan kata dia ni sampai tapi berhenti. Tapi diam pun sampai berhenti Tuhan tak suka. Tuhan suka sampai tak berhenti. Hak tu Tuhan tak. Kaum yang pasti Allah binasakan mereka. Tengok sebut ni. Kaum yang pasti Allah binasakan mereka. Kita mengaji dah. Boleh kacau lagu ni? Tak comel. Sebab kita letak satu benda luar asbab. Mutawatir. Kan? Bukan kerja kita. Pasti benda luar asbab ni kerja Allah Ta'ala. Kita sampai sepatutnya gitu. Allah pasti mengazab mereka dengan azab yang dahsyat. Jadi kelompok yang Allah suka ialah berterusan dalam menyampaikan. Mereka berkata, kenapa? Apa hujah kita berterusan dalam menyampaikan walaupun orang tak berubah-ubah? Kan? Alasannya ialah dia kata ma'dziratan ila rabbikum, supaya ada alasan daripada Tuhan. Tu alasannya. Supaya ada alasan daripada Tuhan. Macam kita ni, kita tahu dah. Lepas tu esok kalau Tuhan tanya, kenapa orang tak cakap? Alasan apa gitu? Alasan apa gitu? Tak ada alasan. Tak selamat, tak ada alasan. Lepas tu wala'allahum yattaqun, agar mereka takut. Mana tahu tiba-tiba sekarang memang tolak. Mana tahu satu hari nanti terima. Kes takut tu. Tengok. Makna Allah ajar kita, kelompok yang jenis lagu ni tidak cepat menghukum. Buat kerja sampai bab yang kerja Tuhan ni serah ke Tuhan. Bab kita sampai. Sebagaimana Allah beritahu kepada semua Nabi, maksud Nabi kita, innama antal balagh. Kan? Kerja engkau hanyalah menyampaikan. Satu, supaya ada alasan daripada Tuhan. Makna kalau kita sampai, baik untuk kita. Iaitu ada alasan daripada Tuhan. Baik untuk dia, mana tahu. Mana baik untuk kita, baik untuk dia. Dia, bahaya kita, bahaya ke dia. Kan? Kalau dia, bahaya kita, bahaya dia, bahaya. Kalau cakap, walaupun dia kata macam-macam, kita selamat. Barangkali dia selamat. Kita tak boleh kita hukum. Barangkali selamat, makna untung dua pihak. Kalau diam, rugi dua pihak. Kalau cakap, untung dua pihak.
Jadi yang Tuhan nak ialah bercakap. Sebab untung dua pihak. Untung oleh kita, untung oleh dia. Bab siapa yang bakal kena hukum, siapa yang bakal berubah tak berubah ni, ini bukan kerja kita. Kata dia balah kita pula. Ha? Dia balah kita lah. Buat balah. Dia biarlah, kita buat kerja kita. Kita kena tahu tabiat kita tu sekadar mana. Kita tegur dia tu marah dia balah kita. Yalah. Tu kita. Kita je macam nak. Kan? Mana ahwal amrullah. Dia tolak tu dia. Kita sampai tu kita selamat. Fikir dia letih ya. Fikir kita dulu. Kan? Fikir dia letih kita. Fikir kita dulu. Sebenarnya dari sudut Quran ajar kita ialah cakap tu baik. Sebab untung dua pihak. Diam tu membahayakan dua pihak. Lepas tu dia nak kata apa, kata pergi, nak macam mana. Falamma, maka tak kala mereka melupakan ni, lupa ada dua maksud. Satu makna lupalah, satu makna meninggalkan. Udah, tak no mana meninggalkan. Inilah maksud kalau berujuk pada Allah lupa. Mereka lupa pada Allah, Allah pun lupa pada mereka. Jadi bukan lupa konteks kita faham ni. Bila Allah lupa pada mereka, mana Allah tak peduli dah mereka. Allah tak ada penyakit lupa. Jadi perkataan Allah lupa pada mereka ni, kita faham makna nasihatnya ada dua. Satu lupa, satu membiarkan, tak peduli. Sebab tak tahu je. Kan? Bukan lupa lah konteks kita, lupa tak ingat gitu kan. Jadi kita faham lafaz-lafaz yang merujuk Allah ni bukan lupa, kita faham. Nasihat ni makna lupa so, makna meninggalkan so. Hak ni meninggalkan tak no. Meninggalkan tak peduli. Dengan sengaja, cuai. Maka tak kalau mereka cuai lah kan. Apa yang diperingatkannya? Apa yang diperingatkannya? Syirik. Kan? Anjayna, kami pun menyelamatkan orang-orang yang yanhauna 'anis su'. Yanhauna 'anis su'. Jadi yanhauna 'anis su' ni siapa dia? Dua pandangan. Satu adalah golongan yang sampai azab turun. Satu lagi golongan yang putus hangit. Dia sampai putus hangit. Kes sampai juga tu walaupun putus hangit tapi selamat azab. Tapi pandangan Syekh Walullah Dahlawi, ini pandangan terpilih, banyak orang pandangan ni. Makna yang tak sampai tu, yang tak melarang tu kena azab juga. Dua-dua ni tidak membela golongan dia. Dua-dua ni tidak membela. Maknanya yang selamat pun kena cakap juga sikit. Mana diam ni tak selamat. Kata selama-lama email tu mana saya? Itu kontak. Ada kontak. Dia nak cerita ayat ni. Ayat dulu. Dia nak senyap teka-teka. Itu kelam tiga. Dia kelam tiga. Dan Allah mengazab golongan yang zalim. Zalim ni siapa dia? Yang tak ikat dan yang diam. Dengan azab yang buruk. Sebab dalam konteks apa tu syarat Nabi Musa ni kes syirik sebenarnya cara hukuman dia yang tidak mencegah kena bunuh yang buat. Mana kena buat kena juga. Tapi dia kena bunuh. Dia tak mencegah. Jadi hukuman dia kalau adik dia syirik, dia kena bunuh adik dia. Adik dia kena terima, dibunuh. Bayangkan. Lepas tu bila mati syurga. Hanya abang bunuh adik kerana kes sanggup bunuh, Allah pun dosa sebab tidak mencegah adik dia. Contoh. Berat tu. Bi'adabin ba'isin. Azab yang buruk disebabkan adalah mereka yang sukun, keluar daripada kandang syariat.
Keluar daripada keadaan syariat, orang cari ikan, faham dah. Mana diam ni pun keluar daripada keadaan syariat. Sebab syariat menuntut kepada bercakap. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal kitab, ayat tu kan. Semuanya orang yang menyembunyikan kebenaran. Yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'in, ayat tu. Duduk senyap apa pasir jawab dia? Ha? Pasir ni. Oh, dah susah dia. Allah. Kita faham dulu. Bila kita faham lagu tu, dia ada kebaikan. Walaupun kita tak boleh lagi, dia ada kebaikan. Tak boleh cakap lagi, tapi ada kebaikan apa? Kita akan bersangka baik kepada orang cakap. Tapi kalau kita jenis tak faham, ingatkan jenis agama ni nafsi-nafsi, sibuk je fikir orang. Ada gitu, dia tak faham. Dia tak faham cakap, kita menjawab. Sekurang-kurangnya dia akan menilai orang cakap ni memang dia kena cakap. Tapi kalau dia jenis agama ni fikir kita saja, dia akan bersangka buruk pada orang cakap. But cara fikir dia salah dah. Agama ni ada pada, kan ada ayat sebelum ni, lastu ala syai'. Dia kata pada ahli kitab, lastu ala syai'. Lastu ala syai' mana? Kamu tidak dikira beragama sampai kamu mengaji sampai habis licin, mengajar sampai habis licin. Makna fikir kita saja ni bukan tak kira beragama lagi. Sampai kita fikir kita ada orang lain, baru kita dikira beragama. Kena fikir belakang. Kita ada orang lain. Kalau fikir kita saja, dikira tidak beragama. Sampai kita fikir orang lain, kita ada orang lain selamat, barulah kita dikira beragama. Barulah kita rasa betul dah hantar ambil. Fikir saja lah Ustaz. Fikir saja lah. Dari tu asal ayat cak ni pun belok dalam begitu. Yalah, sekurang-kurangnya kan, sekurang-kurangnya kita faham. Orang yang mengaji Quran ni dia akan rasa kurang sama. Patut kelebihan ni. Dia rasa patut lagu ni. Tapi orang yang tak mengaji dia jadi khayal. Dia kata kita boleh coba sekali. Sebab dia tak faham tanggungjawab. Dia ingat tanggungjawabnya kita sudah. Kita baik sudah. Lepas tu bila dah baik tu, khayal. Oh, kita baik, kita paling baik sekali kamu, kita paling rajin, kita balik. Tapi bila dia faham bahawa agama ini terletak kepada makna fikir kita ada orang lain, rasa kurang sama. Rasa besar sama. Jadi pada nak sampai dah lah tak sampai, tak beritahu. Atau saya duk kata lah, pokoknya doa. Nampak dia jadi baik. Dia jadi baik. Jadi kita kena faham juga, dalam konteks asbab biasa pun ada tak berjaya tak lagi. Dia panggil apa? Dia panggil proses apa? Dia panggil kita nak buat campur beza jenis benih. Contoh benih babi campur dengan benih keruh, contohlah. Dia panggil apa? Kelun. Jadi tak waktu campuran jadi tak? Jadi tapi berketurunan tak? Wujud keturunan baru tak kalau biasa spesies? Tak ada. Itu kena faham. Asbab biasa tak ada, asbab luar biasa tak ada. Jadi hak jadi kera ni makna tidak jadi keturunan baru. Asbab biasa tak berlaku, asbab luar biasa tak berlaku. Yang kita kata pula kera-kera lah ni, kera aduh tak faham. Wak geja satu mulut. Kera kata apa? Ni pun tak mengaji. Aku dah asal kera dah ni. Jadi sebenarnya konsep asbab biasa pun tak pernah berlaku, asbab luar biasa pun Tuhan tak buat lagu tu. Macam contoh macam kalau contoh orang nak pahala ni. Mana asal ikan ni dia ni bukan ikan separuh, bukan ikan sebelah. Lepas tu dia makan sebelah, buang ke laut jadi ikan sebelah. Tak ada lagu tu. Tak ada. Lepas tu buah nama ikan dari besar. Makna dia kera ni kan. 3 hari dia tak lama. Tuhan tak buat lama. Macam kelun ni tak. Kelun kalau jadi pun dia tak lama. Dia tak jadi keturunan. Kelun tak jadi keturunan. Kalau jenis hukuman pun tak jadi keturunan. Tuhan buat lagu tu. Tuhan tak buat lagu tu. Dia mati kan. Tempoh untuk seksa dia tu mati. Falamma atau
Maka tak kala mereka melanggar amma terhadap apa yang nuhu, dilarang, anhu, darinya. Kulna, kami berkata kepada mereka. Berkata ni bukan berkata arahan. Gila gitulah, bukan gitu. Tu tasyri'i. Berkata bentuk taku ini. Kun. Bukan mesti berkata. Makna Tuhan nak beritahu kecepatan kehendak Tuhan. Biar Tuhan nak jadi kau, jadi kau selalu. Kecepatan kehendak ni. Dia ada dua pandangan. Satu Allah kata kun. Satu pandangan kata hak yang paling kuat. Mana kata Allah nak beritahu kecepatan kehendak dia saja. Bukan Allah sebut. Nak beritahu setiap kali Allah nak berlaku. Itu maksud dia. Tamsil saja, misalan saja. Bukan Allah perlu kata. Mana kecepatan kehendak dia. Tuhan nak dia kera-kera selalu. Sebenarnya setiap kejadian alam ni dan ni kun. Buah daripada tak buah kun. Daripada buah, daripada tak masak kepada masak kun. Kun lah tu. Cerita daripada kecil daripada tak ada jadi benih kecil keluar daripada perut kun lah tu. Kun sampai ketua kun. Rambut hitam kun, jadi putih kun. Kun saja, non stop kun. Oh, non-stop. Tu kun. Kun. Non stop. Tiap kejadian tu kun lah tu. Last sekali, kun daripada hidup ke mati. KO. Jadi kunu ni makna bukan Allah maksud dia satu maksud kita mangkat. Allah berkata jadilah. Mana Tuhan buat jadi gitu. Qiradatan maknanya kera, khasiin yang hina dina. Qiradatan. Itu keren kata Arab saya. Keren daripada kata Arab apa ya? Ada asal dia qiradatan. Kera. Melayu mana? Ada malah. Majoriti ulama, hak ni pandangan terpilih, menerangkan bahawa mereka benar-benar berubah menjadi kera. Hanya saja mereka tidak beranak. Jadi tidak jadi keturunan. Dalam konteks asbab biasa pun, klon tidak ada keturunan. Asbab luar biasa pun tidak ada keturunan. Berapa lama Ustaz? Berapa masa dia hidup? Dia beritahu 3 hari ya. 3 hari. Tidak makan, tidak minum dan tidak hidup lebih pada 3 hari. Tidak lebih pada 3 hari. Tuhan tak buat berketurunan. Sekadar saja. Dan ingatlah ketika ta'adzana rabbuka, Allah menyatakan la yab'atsanna 'alaihim, sungguh Allah akan mengirim ke atas mereka. La yab'atsanna 'alaihim, sungguh dia akan mengirim atas mereka ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, orang yang akan yang akan menimpakan mereka azab, yang akan menimpakan mereka seburuk-buruk azab, iaitu orang Yahudi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau la sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhan engkau amat cepat sasaannya.
Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini mudah ni. Tengok huraian dia sekejap. Cintanya orang-orang Yahudi secara berlebihan kepada perhiasan dunia dan bagaimana mereka membatalkan perjanjian serta penting yang berpegang kepada dengan kitab yang Allah turunkan. Demikian pula memerintahkan untuk menjaga solat dan mengadakan perbaikan di bumi. Ini ayat 167, 171. Makna menimpakan azab seburuk-buruknya, dia kata, seperti kehinaan dan kerendahan, termasuk pula kewajipan membayar jizyah. Demikianlah kepada mereka, keadaan mereka. Allah mengirimkan kepada mereka Nabi Sulaiman, setelahnya Raja Buhtanassar. Ini haknya yang zalim ni, yang membunuh dan menawar mereka serta menetapkan mereka untuk bayar pajak yang mereka serahkan kepada orang-orang Majusi sampai diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni wa qatta'na ni dia ada dua maksud. Satu maksud Allah pecahkan mereka ke beberapa golongan. Mana beberapa fahaman. Satu fahaman, satu muka bumi. Mana azab kepada orang Yahudi ini Allah buat dua. Allah pecahkan. Pecah dia dua maksud. Satu, pecahkan orang Yahudi duduk merata tempat. Duduk merata tempat dan fahaman yang berbeza. Fahaman yang tak serupa. Masing-masing balik. Fahaman yang berbeza. Duduk tak setempat, fahaman yang beza. Fil ardi umama, makna di bumi ini beberapa golongan. Golongan ni pahaman. Dalam darah itu pahaman. Dan tempat makna Allah bahagikan dari sudut tempat dan pahaman. Sampai bila ni? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat orang Yahudi satu pahaman. Bila berlaku kiamat, waktu turunnya Nabi Isa ni, orang Yahudi satu pahaman, sekomplok. Nasrani semua masuk Islam. Tinggal apa? 3 golongan. Tinggal orang Islam, orang Yahudi, orang munafik. 3 tinggal. Minhum, segolongan daripada mereka as-salihuna, orang-orang soleh. Ada mana Bani Israel ada yang soleh, telus. Contoh Abdullah bin Salam. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka duna dzalik, sebaliknya. Ayat ni kena faham. Mana waqatta'na ni maksud dia pecahkan. Dan Allah sebut pecahkan beberapa kepahaman. Lepas tu orang Yahudi duduk mata-mata negeri. Setiap negeri ada. Lepas tu minhumus salihuna, sebahagian mereka ada orang soleh. Contoh Abdullah bin Salam. Wa minhum duna dzalik, dan sebahagian daripada mereka sebaliknya. Lepas tu dia kata, ni kena faham ni. Wa balawnahum, kami menguji mereka bil hasanat. Hasanat ni makna nikmat. Bukan hasanah yang kita faham. Hasanah yang maksud di sini lah nikmat. Nikmat yang nikmat lah. Nikmat yang orang nak belaka tu manusia nak sebagai nikmat ni. Kebaikan tu nikmat juga, tapi kebaikan dari sudut duniawi saja. Bukan kebaikan ukhrawi. Kebaikan dia sudah apa? Kekayaan, hasanah. Nikmat sebagai ujian. Bil hasanati was sayiat,
Mana ujian yang baik dan ujian yang buruk. Nikmat-nikmat yang baik, lepas tu ujian-ujian yang buruk, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada agama yang benar. Untuk uji mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi al-hasanat yang dimaksudkan adalah nikmat, as-sayyi'at yang dimaksudkan adalah bencana. Fakhalafa min ba'dihim, lalu menggantikan selepas mereka khalfun. Kamu dah khalfun, keturunan yang baik ke keturunan yang buruk? Buruk. Kalau baik ada fathah, khalafun. Dalam Quran ada sebut dua khalfun. Satu merujuk kepada solat, satu merujuk kepada Quran. Dua-dua khalfun. Solat dia sudut ibadahnya, Quran dia sudut dia sudut amanahnya. Dan hubungan solat ni hubungan kita dengan Allah tak? Quran ni hubungan kita dengan manusia. Khalfun ada dua, satu solat hubungan kita dengan Allah, satu hubungan kita dengan manusia. Apa dia? Tidak telus dengan Quran, tidak telus dengan agama. Mereka tidak menyampaikan hak sepatutnya. Mereka mewarisi Quran, tapi tidak menyampaikan hak sepatutnya. Lepas tu berkhayal Allah maafkan mereka. Faham tak? Diam. Mengajar, tapi hak yang sepatut sampai tak sampai. Mengajar benda hak yang biasa-biasa saja, yang orang yang tidak berlaku cabaran. Lepas tu khayal, Tuhan ampun kali, Tuhan ampun kali. Ini ayat ni, ini cerita ni. Ya'khuduna arada ya'khuduna diambil. Bila orang bagi duit diambil, mengajar. Ya'khuduna, bila orang bagi duit diambil. Arada ni benda arada. Arada ni makna dia, asal dia, arada ni makna asal dia benda bukan asal. Benda bukan asal, mana arada. Contoh, benda mendatang. Benda mendatang ni dia tak masalah. Tapi kalau maksud benda dia mendatang, macam dunia mendatang, keperluan. Tapi kerana keperluan ni mengabaikan maksud. Akhirat ni maksud. Nak dunia saja menyembunyikan kebenaran. Pada kebenaran ni maksud nak selamatkan akhirat esok. Dia ambil bahagian keperluan, dia mengabaikan maksud. Dia kata cari makan, tak banyak sebenarnya, dia cari makan. Nak makan tak apa, manusia memang nak makan, perlu orang makan, tapi dia mengabaikan maksud ni. Lepas tu dia kata apa? Allah ampun kali. Tapi kalau orang bagi, dia ambil duit. Lepas tu mengajar apa? Mengajar tajuk segala. Nak ajar makna nanti kau. Contoh. Dia ada kepahaman makna, tapi dia tak say ajar makna, tajuk saja. Apa? Takut nanti pula dia masalah pula nanti. Orang kata apa pula? Lepas tu berandai-andai Allah ampun dosa dia. Kita tak kata dia kalau setengah orang dia mampu bagian tajwid. Tak salah mana tajwid. Tapi nak cerita ni dia tajwid boleh, makna boleh. Tapi orang tanya dia, tajwid yang kita boleh. Tajwid beda. Tak, makna dia tajwid kena mengajar. Makna dia ada dua kemampuan. Orang tak tahu. Dia tak beritahu. Ya. Orang tanya dia, mu boleh ke apa? Tajwid saja. Padahal dia benda dua-dua. Faham tak ni? Dia ada dua tanggungjawab. Satu bahagian tajwid, satu bahagian makna. Tapi bila tanya dia kata tajwid saja. Faham tak ni? Jangan salah faham ni. Jangan salah faham. Salah ni.
Makna dia ni ada kemampuan. Bila ada kemampuan, ada tanggungjawab, betul tak? Ada. Kecuali kalau tak ada kemampuan dia tajwid saja. Lain dia kena ngajar tajwid. Dia kemampuan dia hak dia boleh. Setakat ada boleh ke apa? Kalau tajwid saja, dia kena ngajar tajwid. Tapi dia boleh dua. Tajwid boleh, makna boleh. Dia kena ajar dua-dua. Tapi dia tak ajar dua-dua. Ataupun dia ngajar makna dah, tapi haknya orang suka saja. Boleh jadi. Ada juga. Orang suka saja. Tak sentuh orang suka. Lepas tu sedap ustaz ni. Ustaz tu tak sedap mana. Ustaz ni boleh belakang. Ustaz ni biar sikit. belakang kan. Itulah. Belakang Nak jaga hati orang. Lepas tu dalam nak jaga hati orang ni dia kata wa yaquluna, mereka berkata saya ghafaru lana. Allah ampun kita kali. Nampak tak? Dia mengharapkan ampunan, tapi berterusan. Bila orang bagi duit, ambil. Yang salah faham ni. Anda nak beritahu dia sudut zahir. Kita tak tahu yang hukum. Kalau orang ni sekadar tajwid, boleh tajwid lah. Tapi nak cerita, Allah Maha tahu dia ni kemampuan apa dia. Lepas tu kampung ni berhajat kepada kepahaman. Dia boleh, tapi dia tak mengajar. Mana menyembunyikan ilmu tak? Orang berhajat kepada dia. Orang berhajat kepada penerangan. Dia tak sampai, contoh. Lepas tu, dalam keadaan dia tu, dia tak sampai tu, dia berandai-andai. Tuhan ampun dosa dia. Sampai mati. Sampai jumpa azab. Dia berandai sebab dia sedang dia buat tak betul. Dia dah buat tak betul kan, dia andai je. Tak buat tak betul tu satu hal. Hak ni dia tahu dah betul, dia tak cakap. Dia cerita dia betul dah. Tapi dia tak cakap. Dia tak sampai. Orang berhajat pada penerangan, contoh. Kita kena faham dari sudut taklif. Taklif orang ni berdasarkan kemampuan dia. Kalau orang contoh kemampuan dia tajwid saja, tak tajwid saja, kita tak masalah tu. Ini masalah dia kemampuan belaka, bahagian makna boleh, bahagian tajwid boleh. Bahagian makna ni dia tak siapa tak berani. Dia takut hak berlaku cabaran, dia takut cabaran, dia tak suka cabaran. Padahal dia berkemampuan, contoh tak. Dia tak suka jalan. Dia tak suka cabaran. Lu takut juga. Apa insya-Allah. Wa in ya'tihim, dan jika datang kepada mereka habuan yang seumpamanya dia ambil. Habuan tak pernah tak ambil, dia ambil. Tapi perangai tetap menyembunyikan. Perangai tetap apa? Menyembunyikan kebenaran. Orang bagi ambil. Kan? Orang suka. Ustaz ni beres-beres belaka. Hak ustaz ni, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Jadi orang ni dia tak faham. Dia ingat hak yang boleh berlaku ni hak best sekali. Sebenarnya hak telus ni yang selamatnya. Tapi itulah cabaran dia. Jadi Maulana sebut ayat ni ialah Aradun ni. Aradun ni apa dia? Dia anggap tak berdosa. Aradun ni ingat tak berdosa. Dalam dia menyembunyikan kebenaran ni, orang bagi duit dia anggap tak berdosa. Padahal dosa dia lebih berat daripada apa? Daripada riba. Daripada riba lagi. Seburuk-buruk masuk dalam perut manusia ialah suhtun. Mana hasil daripada menyembunyikan kebenaran. Sehingga orang masyarakat tak tahu betul-betul salah mana. Dia tahu, tapi dia tak cakap. Orang bagi ambil. Duit yang orang bagi ni dia panggil suhtun. Hidup dalam menyembunyikan fakta ni, hidup dengan suhtun tu. Suhtun. Akaluna lis-suhti. Sama'una lil-kadhibi, akaluna lis-suhti. Makna Quran ni jelas dah. Tapi masyarakat tidak tahu penjelasan. Ada orang agama yang tahu, tapi dia hidup dengan menyembunyikan. Hidup ambil rezeki,
dengan cara menyembunyikan. Orang bagi dia ambil, tapi sembunyi tak sembunyi. Inilah seburuk-buruk rezeki. Itu susah jadi Bisa ustaz. pada riba. Ha? Bisa riba. Ha? Bisa pada 1,000. Ini berat jadi ustaz. Aku nak beritahu ni, aku nak beritahu ni. Makna kalau kita ni hidup bermaklumat, tapi kita menyembunyikan maklumat tu, tapi dapat hasil makan daripada menyembunyikan tu. Orang bagi kita mengajar, tapi tak sebut pun hak sepatutnya. Sehingga masyarakat tak adalah syirik lagu mana. Hak yang bahagian tak betul tu satu hal. Hak bahagian tahu betul ni, Tuhan kata celaka. Tahu betul tak boleh tahu, celaka. Hak tak betul satu hal lagi ya. Dusta pula, tajuk lain. Hak tahu betul sengat. Jadi masyarakat dia akan jadi masalah kepada siapa? Kepada orang cakap. Kenapa Ustaz orang cakap? Payah jadi orang tak cakap mana. Jadi macam-macam fitnah lagi tahu pula. Padahal dalam Quran dah. Fitnah pada orang cakap. Orang cakap jadi masalah. Sebab apa? Sebab dia jadi sebab yang tahu diam. Kalau yang tahu cakap belaka. Kan senang. Jadi alam yukhas alaihim, bukankah telah diambil ke atas mereka perjanjian kitab. Kitab ni perjanjian. Tidak berkata tentang agama Allah melainkan kebenaran. Makna tidak boleh menyembunyikan. Bila diam ni seolah-olah maksud dia hak tu betul. Diam tu seolah hak yang berlaku tu betul, hak berlaku masyarakat tu betul. Jadi barang betul ni tersembunyi dalam kitab, dalam tulisan. Yaqulu 'ala Allah illa al-haqq, berkata tentang agama Allah, tentang Allah melainkan kebenaran. Makna kita disuruh sampaikan hak benar, tidak menyembunyikan satu sikit pun. Wada rasul ma fi, dan mereka mempelajari apa yang dalam. Mereka belajar tak? Maknanya mana pun ni. Tapi mereka tak menyampaikan, mereka menyembunyikan. Satu cerita menyembunyikan, satu lagi cerita memalsukan. Lagi lain pula kan, menyembunyikan Tuhan. Dah tahu benar lagu ni tak cakap, masuk neraka. Apatah lagi yang cakap hak bohong. Ni cerita siapa ni? Cerita yang dapat maklumat siapa dah. Contohlah kotak kita sebagai orang agama ni, tahu dah Quran secara 100% cakap seluruh ni Allah saja. Seluruh ni akidah Allah saja. Tapi seolah-olah macam barang ni barang ganjil. Dia sebut suruh Allah saja macam gaji. Sebab kita tak faham, boleh juga. Padahal benda dalam Quran ni, banyaklah Quran ni, kesimpulan Quran ni 30 juzuk ni nak beritahu Allah saja dalam bentuk ibadat dan sudut seruan. Benda tu benda asal. Kesimpulan Quran ni ialah terletak kepada Allah yang berhak diseru dan disembah. Tapi soalan ni soalan ganjil. Makna kalau orang tu dah tahu memang lagu ni sepatutnya, tapi dia diam, makna dia itu satu dosa besar. Apatah lagi yang jajah hak sebaliknya. Lagi lah. Orang kata tak boleh, dia kata boleh juga. Contohlah, waladarul akhirah, dan negeri akhirat tu lebih baik lilladina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa, jaga hukum. Jadi jaga hukum ni dalam konteks menyampaikan wahyu ni, kena sabar belaka ni pun termasuk jaga hukum juga. Afala taqilun, apakah tidak kamu cuba memahami?
Sebab tu surah awal, 10 juz awal ni, Ustaz Allah Ta'ala dia ketuk guru tu. Pasal tak? Al-Baqarah. Al-Baqarah tuk guru. Tuk guru. Kenapa gitu? Quran kenapa dia ketuk tuk guru gitu? Sebab kalau tuk guru tak amanah, hak mengaji habis. Agama punah ni kes tuk guru. Kalau tuk guru betul lah. Kalau tak betul. Sebab tu dia tekan tuk guru. Tu apa? Sebab masyarakat ni dia bergantung kepada hak ni. Maknanya kalau kita tak amanah, agama punah ke kita. Orang suka tak suka tu nombor dua. Tapi dia kata itu cerita. Tuan tu Quran ni tulus. Sebab kena berlaku. Tok guru pun kena, murid pun kena. Kena berlaku. Walladzina, dan orang-orang yang yumassikuna, massakan, asalnya masakan, imsak, udah tahan, pegang, mana pegang, asalnya makna masakan ni pegang. Yumassikuna mana berpegang teguh. Yumassikuna mana berpegang teguh. Pegang teguh pada lafaz ke pada makna? Makna. Jadi kalau tak ngaji makna nak pegang apa? Makna lagu ni, contoh. Kita makna lagu ni, makna kalau tak sampai tidak ada jaminan selamat. Sebelum masa kita ngaji Tok Guru kita kata kena hurai lagu ni. Kalau tak sampai tak ada jaminan selamat. Perasaan kita lagu mana? Jadi gokak tak? Tu ada. Banyak perkara kita jadi gokak ngaji Quran ni. Makna bila mengaji ni jadi macam kalau tak pergi ke belakang celaka, ke depan bahaya, ke depan ni bahaya, cabaran duniawi Nanti orang kata lagu ni, ke belakang celaka, ke depan bahaya, tapi bila mati selamat. Bahaya dia konteks manusia je, bukan konteks Allah. Konteks manusia saja bahayanya. Kan? Ke belakang celaka. Kalau mati tak sampai celaka. Kalau sampai bahaya. Jadi macam mana? Jadi perasaan lagu tu. Dia panas sejuk. Dia gitu. Ngaji orang lagu tu, dia rasa lagu tu dia. Wa aqamus salat, dan dia mendirikan solat. Berpegang teguh, lepas tu mendirikan solat. Kan? Makna khalafun ialah golongan yang baik, berpegang teguh dengan kitab. Berpegang teguh dalam konteks apa? Dalam konteks mengamalkan dan menyampaikan. Mengamalkan untuk dia, menyampaikan untuk orang lain. Itu berpegang teguh. Menyampaikan untuk orang lain, mengamalkan untuk dia. Jadi dua-dua dia buat. Mengamalkan, menyampaikan. Itulah yumassikuna. Itulah khalafun, keturunan yang baik. Kalau tak menyampaikan, khalafun, keturunan yang buruk. Generasi yang buruk. Duk kitab ke dia, sengak gitu. Khalafun. Kalau sampai, khalafun. Jadi Allah ulang balik, siapa dia khalafun? Orang yang menyampaikan wahyu dan orang yang menjaga solat. Surah Maryam kata khalfun adha'us salat, mengabaikan solat. Kan? Jadi Allah ulang balik. Pada agama nanti surah Maryam, hak ni khalfun konteks Quran. Satu lagi khalfun konteks solat. Jadi Allah simpulkan. Siapa dia golongan yang baik ni? Hak lawan tadi. Tadi khalfun buruk. Hak baik dia berpegang teguh dengan kitab, ngaji sampai habis licin, sampai habis licin, dan mendirikan solat. Dia sendiri jaga solat. Sesungguhnya inna kami la nudhi'u, tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang muslihin, memperbaiki. Tengok, memperbaiki. Perbaiki siapa? Perbaiki dia dan orang lain. Sebab muslih ni dia dan orang lain. Dia
solat. Orang lain menyampaikan wahyu. Sebab lawan makna tadi. Tadi keturunan yang buruk. Hani yang baik. Yang baik mesti lawan yang buruk. Dalam ayat ni memang Allah beritahu jelas dah kepada Israel kena ambil, pegang Quran ni. Mana pegang ni, ambil sampai habis licin, sampai habis licin. Itu masuk khuzu. Dan ingatlah ketika wa'id nataqna, kami goncangkan al-jabal, jabal, gunung, fawqahu, di atas mereka. Mana gunung ni duduk atas seperti awan tapi goncang. Goncang ni seolah-olah dia jatuh, nak timpa mereka. Ka'annahu dhullatun, seolah-olah seperti naungan, seperti awan yang nak bakar tiup mereka. Kita tak hafal lagu tu, kita marilah ngaji daurah, akan selamat di akhir esok. Gitu ya kita. Tapi kan, Bani Israel tak lagu tu. Gunung tu nampak. Lepas tu jom ngaji daurah. Ha gitu tak. Gunung nampak. Nak mari tak gitu. Kan? Wa dhannu, dan mereka duk kira macam nampak kita ni. Annahu waqi'un. Macam nampak mereka. Lepas tu bawah dia mari daurah. Gitu. Gitu. Macam mana kau mari belakang. Tak balik lah. Tidur sini. Jadi kita kan mari. Mudah-mudahan dengan kita dapat penjelasan ni, kita mati dengan selamat. Gitu ya. Tapi di sini sambal luar biasa. Tapi Bani Israel dalam bentuk lagu tu. Patut kata apa? Khuzu, ambillah. Ambillah makna dia ngaji sampai habis licin. Kan? Mengajar sampai habis licin. Ini petua takwa. Kan? Petua takwa ialah ambil sampai habis licin, ingat sampai habis licin. Oh. Petua takwa ni. Dia kata khudhu ma atainakum biquwah. Biquwah ni bukan pegang, bukan. Biquwah ni mana bijiddin wa ijtihadin. Dengan sungguh-sungguh. Kalau bahasa Melayu sengoti, sengoti. Ngaji biasa sengoti lah. Sengoti tu bahasa sengoti. Sengoti. Sungguh. Ada ke dalam WhatsApp tu sengoti? Apalah. Bahasa lain tak ada. Hal lain saya boleh sengoti tak? Sengoti saja. Sengoti ya. Kacem yang lain buat kacem. Hak tu tinggi lagi tu. Kacem semua. Ngomong bahanak bahasa ni mana? Yang orang kata kuah ni bijiddin wa ijtihadin. Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Macam nak masuk PSO. Ya. Orang tanya macam nak masuk PSO. Lepas tu ngaji nak belaka, ingat nak belaka. Wazkuru ma fi, ingat belaka. Apa dalam ni? Ingat belaka. Ingat belaka. Wazkuru ma fi, ingat belaka. Apa yang ada dalamnya, ingat belaka. Maknanya dia terima dulu. Bagian tak boleh buat tu nombor 2. Terima dulu bahawa kena buat. Tak boleh tu kita nombor 2. Terima dulu, hak ni kena buat. Memang aku tak mampu tapi hak ni kena buat. Tuhan kata kena buat. Hak tu dah menghasilkan takut. Ambil belakang, ingat belakang. Ambil belakang, ingat belakang. La'allakum tattaqun, agar kamu dapat sifat takut dan jaga. Dia ada 2 kali dia ulang surah Baqarah. Ambil belakang, ingat belakang.
Ingat belaka ni bukan makna ingat hafal ni. Faham? 3 kali kita berdaurah, insya-Allah dah. Lepas tu nak ingat ni, boleh ingat kalau dengan saja tak, dia kena sampai boleh ingat. Sampai boleh ingat. Hati dia kuat. Kita tak cikgu-cikgu ni kan, bidang apa dia tu? Bidang sejarah, bidang matematik. Bila dia main, kita tanya dulu kan, cikgu-cikgu tu kan mudah kan dapat cikgu masuk mata kan. Cikgu bukan aja pun sejarah. Ada satu curah dari cikgu sejarah tak? Cikgu main ni bila? Kita masa kita nak dapat jadi guru sejarah tak main lagi. Lepas mengajar main. Betul tak? Dulu mudah kan? Dia kata gaji 200 setengah kan? Cikgu mak dia. Makna start jadi guru satu memang mahir bila mahir. Masa jadi guru tu dia mahir. Ingat belakang waktu. Ingat belakang dulu. Mengajar dulu. Betul. Ayah. Tak ngaji, tak lekat mana. Mengajar tu ingat. Setahun tu tak. Sampai cik. Start dulu kan, kita dulu kan. Jadi mudah guru. Mata-mata keluar mengajar. Sejarah, matematik. Semua. Bila pandai ni, bila bukan waktu mengaji pandai. Waktu mengajar pandai. Gaji tu anda mengajar mahir. Ayat ni dia ada 2 pandangan. Pandangan Ibn Katsir beza sikit. Hal biasa kita dengar ni bukan Ibn Katsir. Mana satu pandangan menetapkan alam ruh berlaku ni waktu alam ruh. Dan ketika wa'id akhadha Allah mengambil Rabbuka Tuhan engkau min dari bani keturunan Adam min zuhurihim di betul di tulang sulbi kan, di tulang sulbi mereka ni keturunan mereka ramai tu ada keluar seperti semut betul ramai belakang kecil lah lepas tu Allah mengambil saksi atas diri mereka. Ada kena orang lain ni masa tak bezakan. Allah mengambil saksi atas diri mereka. Dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Mana keluar keturunan Adam ni, lepas tu Allah ambil saksi atas mereka. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Dia tak kata ilah. Dia kata ilah. Dia kata Rabbi. Ilah ni zat. Rabbi ni sifat. Ini kena tajuk ni kena hafal. Kenapa Allah tanya bentuk sifat, tak tanya bentuk zat? Sebab Arab Mekah, orang Yahudi tidak rosak tentang zat. Dia rosak tentang sifat. Allah sebagai zat Tuhan yang mencipta. Arab Mekah tak punah. Yahudi tak punah. Nasrani tak punah. Dia punah tentang sifat. Dia pun nama lain yang berhak disembah. Lepas tu dia tak sifat. Sifat dengar, sifat tahu, sifat bila satu. Lepas tu seru. Kepunahan sifat. Arab Mekah punah tentang sifat. Akidah-akidah punah ni punah tentang sifat. Kan? Dia pun nama, lepas tu dia letak sifat. Contoh kita orang Melayu puja Bambang. Bambang tu kita pun nama. Lepas tu pun sifat. Sifat dengar, sifat tahu, sifat bila buat sesuatu. Kita pun seru. Bila kau tak berhajat. Contoh. Jadi kepunahan Arab Mekah dulu, kini dan selamanya ialah tentang sifat. Kita yang reka sifat tu, lepas tu kita puja dia, kita seru dia. Sebab itulah Allah tak sebut ilah, dia sebut Rabbi. Kalau ilah bentuk zat, Allah kan, Tuhan zat. Tapi kalau selain pada Allah, sifat. Rabbi ni sifat. Jadi sebut sifat ni nak betulkan balik kepunahan Arab Mekah tentang kesifatan. Sebab Arab Mekah ni dia letak Lata Al-Uzza ni ada sifat dengar, ada sifat tahu, ada sifat boleh buat sesuatu. Lepas tu dia seru, dia puja. Dia roh ni dia faham, dia ada sifat dengar, dia sifat tahu, sesuatu. Lepas tu dia seru dan tak berhajat. Padahal sifat-sifat nama-nama lu asbab yang mengandungi sifat tu Allah Ta'ala sahaja.
Ini kita huruf balik. Qalu bala. Mereka berkata, syahidna. Kami bersaksi. Supaya tidak berkata, taqulu ni, Allah taqulu, tidak berkata pada hari kiamat nanti, inna kunna an hada ghafilin. Kami tentang ini orang yang lalai. Kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ridha min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha